ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Para saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, di antara yang paling zalim adalah Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Satu orang gubernur di Mekah. Satu orang yang terkenal sebagai penumpah darah, zalim. Tapi masih lagi ada orang mentaati dia. Taat. La ta'ata makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Cuma jangan taat kepada makhluk dalam maksiat pada Allah. Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, ramai orang yang dia bunuh di kalangan alim, di kalangan tabi'in dan sahabat Nabi pun ada. Antara yang dia bunuh adalah Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Jubair dibunuh. Orang yang terkenal kewarakan dan kealiman. Abdullah bin Zubair, Nabi beritahu pada dia ketika dia minum susu, susu adalah minuman kamu yang terakhir. Ketika Mekah diperintah oleh Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, maka mereka menganggap Abdullah bin Zubair sebagai bukhoh, pemberontak. Dan ketika Abdullah bin Zubair bersembunyi dalam Kaabah, orang Kaabah tak boleh tangkap. Man dakhalahu kana aminan, Allah telah sebut. Sehingga dia dikepung dan dia dibawa keluar. Kelaparan dia keluar, tangkap. Mak dia Asma, adik ipar, kakak ipar Rasulullah SAW, dicaci, dimaki oleh Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Ketika mak dia bagi dia minum susu, dia kata, wahai mak, Rasulullah SAW beritahu bahawa susu adalah minuman aku yang terakhir. Lepas ni aku akan dibunuh. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, rahmatullah alaih, satu orang tabi'in yang terkenal. Dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi. Satu orang yang kabul doa. Doa dia terkabul kalau dia angkat tangan doa. Satu orang terlalu dekat di antara tabi'in yang terbaik. Satu perempuan tuduh dia mengambil harta tanah. Perempuan tu tuduh, buat viral waktu tu, kata dia ambil tanah. Dan saya kata tidak, wallahi aku tak pernah mengambil tanah kamu. Orang pun dengar cerita dia dan sebahagian yang percaya yang Sa'id bin Jubair telah ambil tanah perempuan ni. Dia kata, mana mungkin aku ambil tanah berkenaan sedangkan masih lagi terdengar di telinga aku sabdaan Nabi, sesiapa yang mengambil tanah orang lain shibran, sejengkal saja, dia akan dipukul, dibenam sab'atul aradin, dia akan dibenamkan 7 lapis bumi di bawah. Sejengkal dia, tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat kebun belakang rumah kena tanah orang. Kalau tak ada tanah orang, tanah rezeki tak apalah. Tanah orang sejengkal. Sejengkal kita boleh tanam pokok apa, tuan-tuan? Sejengkal. Tapi dia akan dibenam dalam tanah.
Kadang-kadang orang tua orang kampung kita tak tahu dia panggil orang ukur. Kadang-kadang orang ukur tu silap. Tuan-tuan kalau jual tanah, beli tanah ke apa, pastikan jangan terambil tanah orang. Saya juga kata, wallahi aku tidak pernah mengambil tanah dia. Sedangkan masih lagi terdengar sabda Nabi di telinga aku. Sesiapa yang mengambil tanah orang syibran sejengkal, dia akan dibenamkan di dalam tanah, di dalam bumi 7 lapis bumi. Perempuan tu viral. Ini masalah viral ni. Waktu tu bukanlah viral Facebook apa semua. Gembar-gembur semua. Kata Said, imej Said tercalar. Satu orang yang beriman lagi takwa, yang dekat dengan Allah, satu orang alim. Dia menjatuhkan maruah satu orang alim, menghina satu orang alim, memfitnah satu orang alim. Daging orang alim ni racun. Sebab tu tak boleh mengupat orang alim. Mengupat makan daging seperti makan daging saudara kamu, tapi daging orang alim ni kata ulama racun. Tak boleh. Sa'id bin Jubair katakan, ya Allah, kau tunjukkanlah. Sa'id angkat tangan, terpaksa angkat tangan mengadu pada Allah. Manusia boleh buat apa? Tak boleh buat apa-apa. Ahmad bin Hanbal angkat tangan doa, Allahumma kama sunta waji'an sujudi khairika fasun waji'an mas'ali khairik. Wahai Allah, sebagaimana Engkau bersihkan wajahku tidak sujud selain Engkau, maka bersihkan wajahku tidak minta selain hanya pada Engkau. Itu Ahmad bin Hanbal punya doa. Ahmad bin Hanbal, bukan Ustaz Hanbali tu. Ahmad bin Hanbal, dia punya doa setiap hari. Saya guna doa dia, kebetulan nama sama. Saya tak tinggal doa tu lepas sembahyang. Setiap kali lepas sembahyang doa orang alim. Maka Sa'id bin Jubair tak boleh, kerana orang dah fitnah dia dengan sebab perempuan tu, orang nampak buruk dia. Maka kita punya buruk ni kita nak kena bersihkan. Aisyah bila dituduh buat perkara sumbang, Sayyidatina Aisyah dituduh, orang semua sebut isteri baginda Rasulullah telah berkhalwat lah kalau bahasa kita. Dan satu orang sahabat Nabi ketika dalam perjalanan, mereka berhenti di satu tempat dan Aisyah turun daripada sekuduk haudaj, tempat duduk atas unta tu. Dia diangkat oleh 4 orang, letak atas unta, kemudian unta bangun diri, macam rumah atas unta lah. Ketika baginda dalam perjalanan safar yang Aisyah dan ikut sekali dalam safar tu, mereka berhenti di tengah malam satu tempat untuk buang air dan sebagainya. Maka unta Aisyah pun turun, orang semua turun pergilah urusan. Maka Aisyah turun pergi balik semua buang air. Dia balik, rantai Khadijah Al-Kubra yang hadiah pada dia tu jatuh, dia cari. Tu dia lambat. Lepas tu lambat tu, orang dah siap semua, bahagian depan semua dah siap, dia ada dalil dia tau. Maka orang pun angkat sekeduk tu letak atas unta. Dia tak ada, sebab dia kurus, orang tak perasan dia tak ada. Dan bila balik berjalan, maka dia orang tak tahu kata Aisyah tak ada atas unta, atas sekeduk, atas haudaj. Aisyah bila jadi begitu, dia tak jumpa, duduk cari, duduk panik. Orang dah berangkat, dia dah datang, orang dah balik dah, orang dah bergerak. Jadi dia duduk, dia satu perempuan beriman takwa, tak ada menjerit takut hantu ke apa tak ada. Dia tunggu situ. Dalam karavan, dalam kafilah perjalanan, dia ada orang di belakang dipanggil pengutip luqatah. Pengutip luqatah ni dia akan duduk lebih kurang dalam 1 kilo di belakang, lebih kurang lah bahasa kita, tempat kita ni 1 kilo. Dia ni pengutip luqatah. Pengutip luqatah ni pengutip barang-barang tercicir. Dulu orang bawa dengan kambing, dengan barang-barang peralatan semua, masak apa semua. Jadi takut benda tu jatuh. Jadi dia di belakang ni jalan, dia tengok apa yang tu, dia ambil. Dia pemungut harta yang jatuh, tercicir. Dia dipanggil luqatah, pemungut luqatah. Bila dia jalan, tengok, dia lalu jalan sama, tengok Aisyah ada. Bila Aisyah di situ, dia pun rendahkan dia punya unta dah. Aisyah naik dituntun. Bila matahari telah hampir siang,
Sebab orang kecoh lah isteri Nabi duduk berjalan dengan satu orang lelaki lain. Oh kecoh lah. Viral lah. Tu kata bahasa viral ni. Masa kita sekarang ni. Orang tu dah tuduh fitnah. Aisyah tak tahu. Kata orang tuduh dia fitnah. Dan Abu Bakar marah. Sebab image dia tercalar. Anak perempuan dia. Rasulullah pun. Tapi kerana Aisyah ni dia diam, dia tak tahu lagi cerita. Bila dia tahu, dia mengangkat tangan berdoa pada Allah. Allah turun wahyu membersihkan dia. Sa'id bin Jubair bila jadi begitu, dia pun tak boleh tahan. Orang fitnah dia. Tuan-tuan, sebab tu jangan buka ruang-ruang fitnah. Jangan. Katalah saya nak motor balik, tuan-tuan nampak saya dekat Petron tu satu perempuan datang jumpa saya. Agak-agak apa bahasa orang. Ai, itu satu orang. Satu grup kata ai, itu pun dah masalah. Satu grup kita tu tak ada apa tu. Mungkin ada orang tu nak tanya apa masalah. Satu grup pandang biasa. Grup ai tu kalau dia cerita kat surau sudah jadi viral. Ustaz tadi apa? Boleh jumpa satu perempuan kat Petron. Wah, perempuan tu kawan saya punya isteri. Dia beritahu suami dia aksiden 3 hari lepas masuk wad. Suami dia kirim salam. Dia jumpa saya. Cerita dia macam tu. Tapi yang aib tadi, ini masalah. Yang ni yang kata viral. Sebab tu kita kena cari ruang. Saya orang datang jemput saya kat Petron tu untuk rawat keluarga apa semua. Saya kata kalau perempuan datang tanpa ada mahram, saya tak akan masuk dalam kereta. Sebegitu awal isyarat. Tidak. Lepas dah tahu lah. Bi, ustaz kena ada orang lelaki. Saya kena ada orang lelaki dan jemput. Tak ada orang lelaki, saya tak pergi. Itu saya punya ni. Dia bawa lelaki lah. Bawa anak. Umur belasan tahun. Dia anak kecil jangan buat main. Aksiden kan. Ai. Berita terkini. Satu orang kata kacau saya. Mati dalam kereta dengan satu perempuan bukan isteri kita. Bukan orang tahu. Tak boleh. Bahaya. Itu mengundang fitnah. Satu sudut, ustaz-ustaz ni jangan buat benda-benda yang boleh timbul fitnah. Ni piu-piu semua, da'i-da'i semua yang duk sebut. Yang selebriti punya ni. Itu satu hal. Jadi Sa'id nak bersih nama dia, dia tak boleh nak cerita orang tak percaya. Sebab dia, semua orang, biasalah kalau orang alim ni lagi rancang. Sampai sekarang ni yang terkini dalam YouTube berita tadi, ustaz pas telah begini. Oh, saya tak suka dengar. Bukan saya sama ada betul tak betul, tak payah. Mungkin betul, mungkin tidak. Wallahualam, manusia akhir zaman kita tak boleh nak kata bukan ustaz tu bersih daripada dosa semua. Semua orang macam tu. Tapi orang kaitkan benda-benda yang tak elok ni, kita tak mau. Saya bila angkat tangan doa. Dia angkat tangan dia doa pada Allah. Wahai Allah, kau tunjukkanlah. Dan ketika dia doa tu ada orang dengar dia doa. Butakanlah mata perempuan tu kan. Biasanya orang alim tak akan doa begitu, melainkan terpaksa doa ini last choice. Orang alim akan doa hidayatnya. Tapi bila ada keadaan begitu terpaksa kerana begitu dahsyat fitnah, tak boleh nak tahan, dia angkat tangan doa. Sebab tu kalau kes ni nak bela-bela dalam YouTube tak tahu kau nak jawab, kau nak jawab macam ni Lofa punya kes lah. Saya pun tak reti, anak saya cerita. Abah tolong cek betul ke dia kena sihir? Bukan sihir apa ni? Anak saya. Jadi macam tu, kau ni jawab kan? Kau ni jawab kan? Betul dia dah kahwin macam tu. Dan tak ada orang lah. Itu cerita dia orang. Maka tak ada orang. Dia angkat tangan, ya Allah, kebutakanlah mata dia. Dahsyat tu doa tu. Doa di antara doa yang Nabi larang, doa untuk musnahkan orang. Tapi yang ni terpaksa Sa'id bin Jubair doa. Fitnah terlampau sangat. Butakanlah mata dia dan matilah di atas tanah yang menjadi pertikaian dia tu. Selepas Sa'id bin Jubair dihukum pancung oleh Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Allah kabul permintaan Sa'id bin Jubair. Perempuan tu buta. Bila dia jatuh buta, baru orang hak barat tu kata, oh, ini kesan doa Sa'id bin Jubair. Sa'id di pihak yang betul. Allah kabul permintaan dia.
baru orang nampak aku betul. Siapa nak jawab betul tu? Allah telah tunjuk lah. Itu je, lain tak ada. Ruang-ruang lain tak ada fitnah. Kemudian doa dia, orang kata doa pertama Sa'id bin Jubair telah dikabulkan. Satu waktu perempuan tu berjalan dalam keadaan buta di kebun dia, tanah dia. Dia jatuh dalam peri buruk mati. Maka orang ramai kata, betul, doa yang kedua Sa'id bin Jubair telah dikabulkan. Lepas tu hati-hati tuan-tuan. Fitnah orang ni nanti bukan kata orang alim ke siapa pun. Doa orang teraniaya dikabulkan oleh Allah SWT. Lanjut pada Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi ni. Pernah satu ketika dia kumpulkan alim-alim ulama. Hajjaj bin Yusuf ni bukan tak baca hadis, dia pun baca hadis, dia dengar hadis. Zalim dia zaman dia Islam berkembang tuan-tuan. Zalim zaman sekarang Islam jadi fitnah. Bukan zalim dia, Islam jadi fitnah. Zalim zaman dia saja zalim. Tapi Islam berkembang zaman dia tu. Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi dia panggil semua ulama. Dia buat kenduri bagi makan. Ramai ulama datang, ada yang tak datang, ada orang tak mau terlibat dengan pemerintah ni, dia tak mau. Jemputan majlis apa pun ada orang yang tak mau ke istana. Ulama yang empat tak suka ke istana. Kita dah baca hadis, keburukan alim berada di pintu istana. Di mana jumpa pembesar, orang besar-besar ni, orang alim jangan dia main yang ni, tidak rosak. Tapi ulama-ulama lain berdatang. Ulama yang datang ni pun ulama-ulama biasa. Ingin nak masuk istana makan besar mewah, majlis besar-besaran. Dia pun datang makan. Warat ni tahu lah makan kambing begini makan. Habis makan Hajjaj berdiri dan dia ketawa. Dia ketawa, ketawa. Apa dia kata? Kamu semua, aku tidak takut lagi doa-doa kamu. Rupanya Hajjaj Yusuf pun takut doa alim. Sebab tu orang alim ni, dia orang takut. Orang alim ni, walau orang yang zalim ni, kalau tengok orang alim takut. Tak payah alim lah. Kami dulu keluar pergi Kelang, rombongan keluar 3 hari. Lalu kat jalan Kelang lama, naik motor tu, waktu tu kita tepi Keledar mana ada cukup, kerana kawan bawa pakai serban kem plekat tu, bawa serban. Jalan Kelang lama dia ada jalan motor, polis tahan. Saya 4-5 orang kawan semua pakai serban besar, kem plekat bawa serban besar. Polis tengok tahan dia orang jenis dia baju collar dulu dia tutup nentek dengan collar. Jadi dia orang bahasa kita sekarang ni pau. Sampai kat kami dia kata celaka apa. Jalan. Dia tak boleh tahan. Dia suruh jalan. Jalan. Tak boleh nak ambil duit. Tak boleh nak ambil duit. Dia pun takut. Saya buat ziarah di flat polis Sungai Besi. Pintu kemeti. Motor trafiknya. Quarters. Dia ada banyak quarters tu Sungai Besi tu. Ada surau dia. Yang jadi imam surau tu budak bengkel polis. Baik, bagus. Oh, bagus budak. Bukan budak lah, dia tua pada saya. Waktu tu dia tua pada saya lah. Saya budak masa tu. Awal ujung 30-an, 20-an, awal 30-an. Pergi jumpa trafik tu. Kita kalau kita jumpa trafik, kan polis trafik, kita takut nak lari. Nak mengelak, Allah ditahan, tak ada. Lesen tak ada, sampai sekarang si motor tak ada saya. Tapi bila pergi dia tengok saya, dia pun lari habis. Bawa motor lari. Takut. Dia takut. Pergi rumah tu, dia buka pintu. Assalamualaikum. Tengok dia tenang tu. Gedegam. Tenang. Takut. Pakat lari habis. Dengan uniform motor trafik dia bawa balik kat kota tu, pakat lari ni. Jadi ayah dan Yusuf kata, aku tak takut lagi kepada kamu semua. Kamu doa, aku tak takut. Hajjaj Yusuf ni cerdik juga. Dia kata apa? Aku telah bagi kamu makan daging, katil daging Johor. Ni nak cerita daging ni sebenarnya. Duduk pusing ni nak cerita daging. Dia bagi makan daging tidak disembelih.
Mereka bukan makan dia. Sebab tu ulama-ulama yang zuhud yang ni, dia orang tak pi. Ulama-ulama yang sederhana ni, dia kata, aku tak takut doa kamu, kerana doa kamu tidak akan dikabulkan oleh Allah, kerana kamu telah makan makanan yang haram. Aku tak takut lagi. Apa kita nak cerita? Ini kecoh pasal daging sekarang ni. 2-3 ustaz kita kata, macam mana ustaz? Dia orang ambil gambar ustaz. Macam mana tentang kedudukan daging katil kat Johor, katil daging ni apa semua ni. Tidak ada masalah yang lepas begitu, kerana kita tidak tahu dalam hukum. Alhamdulillah kita dimaafkan dan tidak perlu lagi kita nak korek dulu. Umar radhiyallahu an satu ketika minum susu. Ketika dia minum susu, dia kata, lain susu ni. Orang beriman takwa, dia tahu cita rasa dia, kerohanian dia tinggi. Umar, lagi kita ada baca sikit-sikit Isa Umar bawah. Umar kata, aku rasa lain susu ni. Mana kamu dapat? Dia kata, saya lalu dekat kawasan pemelihara pengembala kambing, dan mereka telah perahkan susu untuk saya minum bagi pada saya, dan saya bawa lebihan dia dan tuan minum. Astaghfirullahalazim. Mereka perah tanpa kebenaran daripada Tuhan. Daripada Tuhan mereka haram. Saya nama jolok, muntahkan keluar. Okey, baik, haram satu sudut, tapi mengapa saya mau jolok keluar? Apakah perbuatan Sayyidina Umar itu tak ikut syariat? Fatwa kata apa? Fatwa kita yang kemudian ni kata, yang dah lepas masuk tak payah jolok keluar. Dah termakan daging haram tak payah. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, satu orang hamba yang telah merdeka. Dia bagi Sayyidina Umar minum susu. Hamba Sayyidina Umar, maaf, hamba Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minum, Sayyidina Abu Bakar pun minum. Sayyidina Abu Bakar minum. Dia kata, mana kamu dapat kambing susu ni? Dia kata, dulu saya sebelum ni saya satu orang tukang tilik. Sebagian orang yang saya tilik, tapi mereka tak bayar bayaran tilik saya. Kemudian sebagai hutang. Dan bila saya jumpa mereka, mereka bayar balik bayaran bayar dengan susu tu sebagai hutang. Sayyidina Umar tengok-tengok, dia kata, tilik adalah haram, hasilnya haram. Sayyidina Umar muntah keluar. Orang kata tak cukup, dia minum air, dia jolok dan muntah keluar. Tuan-tuan, satu sudut adalah fatwa, satu sudut adalah takwa. Satu sudut fatwa, ikut fatwa. Satu sudut takwa. Fatwa sepadan antara haram dan halal. Fatwa. Takwa dia duduk jauh, berhati-hati. Al-halalul mubayyinun wal haramu mubayyinun. Wa bainahu umrun mustabihun. Perkara mustabihun, mutasyabihat. Jauh. Itu namanya warna takwa. Jadi begitu dengan daging sekarang ni. Alhamdulillah lah, saya pun mungkin terkenal. Kawan datang, InsyaAllah Ustaz, tunggu kat rumah kita ambil sup ekor. Kita pun tak tahu ekor apa. Saya tak, keluarga memang tak suka makan daging. Saya kan tuan-tuan, kalau balik Kedah, orang Kedah dia tak makan daging kotak tau. Daging import tak makan, dia makan daging fresh. Kecuali ada sikit, sebahagian sikit. Tuan-tuan pergi pasar Al-Ustaz tu, dia akan jual daging kotak tu sikit je. Orang macam daging fresh. Mana-mana lorong kampung ada jual daging fresh. Memang tradisi orang Kedah. Abang-abang saya sekolah kan semua tak makan tu. Saya dulu adalah lebih kurang 20 tahun lepas daging aladang ada, boleh lepas tu tak ada. Aku nak daging dekat pasar Ampanan. Okey, dia pun ada sini. Jadi daging, kita tak tahu hukum dia. Harus boleh lah, maknanya dimaafkan. Hukum dia dimaafkan. Tapi bila kita tahu, kita tak boleh, kena berhati-hati tuan-tuan. Sebab tu halal kita ni tidak diiktiraf oleh Brunei. Brunei tak iktiraf. Yang saya suka makan Ramli Burger. Hasil apa Ramli Burger saya makan. Baru ni Ramli keluar kenyataan, alhamdulillah. Ramli Mukhti, jutawan yang telah blacklist dalam bursa saham. Tak apa, orang tak kenal apa-apa. Simple. Dia datang dekat MHI Malaysia hari ini pakai simple sahaja. Tak ada nak tunjuk glamour kekayaan jutawan apa semua. Ramli Mukhti, orang yang meniaga burger tahun 70-an awal-awal, buat burger kat rumah.
Dia kata kami jaga daging secara langsung. Dia ada ladang di China dan ada di Australia. Alhamdulillah takat ni. Jadi apa yang kita nak cerita hari ini, orang sibuk benda ni, maka tenggelamlah isu vaksin. Isu vaksin tenggelamlah. Vaksin ni pun satu hal juga. Yang keluar kenyataan sekarang ni, kita pun tak tahu. Kesian Ustaz Zul. Ustaz Zul terpaksa bertarung kerana dia pegang jawatan tu. Perit lah. Dah Nabi bagi tahu dah, jawatan-jawatan macam ni memang perit lah. Tak ikut fatwa dunia. Fatwa dunia mengatakan bahawa apabila daging babi telah bertukar dengan proses-proses tertentu, maka jadi halal. Sebab tu Wahabi Salafi punya fatwa, kapsul yang ada gelatin babi dia orang bedal. Contoh kalau pergi Saudi, dia ada daging pork, daging babi di Jeddah yang dia dapat ditangkap, dia orang cek balik ada logo halal, tapi daging babi. Arab bukan dia pedulinya, dia tak pedulinya. Arab dia tak macam kita, dia kira mai daripada Malaysia halal, walaupun prosesnya daripada company Lee Kum Kee. Dia tak nak makan kicap Lee Kum Kee, saya tak berani, saya dulu tak makan. Itu pun kicap saya pilih, bukan semua kicap saya makan, ada pilih kicap makan. Kecuali kita pergi kedai lah, tak boleh, tak ada choice, tak boleh, tak perlu tanya lah. Jadi maknanya sekarang ni daging babi dia jadi proses biasa, proses dengan chemical jadi halal. Sekarang fatwa dunia kata halal. Menteri Agama kata tolong tuan-tuan PU semua ni, da'i-da'i tolong kempen. Jadi da'i kena kempen lah. Jadi saya ni duduk tengah-tengah ni macam mana nak buat? Saya terima tauliah daripada Negeri Sembilan dulu, dia orang nasihat, dia orang minta tolong, dia kata tolong Ustaz bantu kami. Dan Negeri Sembilan memang bertentangan dengan Wahabi Salafi ini. Jadi saya tak akan ikut. Saya akan cerita tentang perkara yang berdasarkan kita punya syariat mazhab Syafi'i. Tak peduli. Nak luahkan, nak telankan, jadi serba salah. Kalau telan, maknanya kena setujulah dengan apa yang disebut. Kalau tak telan, no. Negeri Sembilan kita tak ikut. Kita ada pendirian kita sendiri. Dalam Islam, dalam mazhab kita Syafi'i, merah akan bertukar jadi arak dan jadi cuka melalui proses, bukan proses diambil proses benda lain masuk campur, tapi proses asal dia berubah dengan sendiri baru kita boleh makan. Jadi cuka, mula-mula jadi merah, kemudian dia berbuih jadi arak, kemudian dia berbuih jadi cuka. Proses buih itu adalah proses yang dia dengan sendiri semula jadi. Hatta kata ulama, kalau letak tempat panas dia kena cahaya matahari dengan proses itu lebih cepat, itu pun tidak halal, tidak boleh, kerana dia mengambil benda lain campur dalam proses. Apalagi dengan proses chemical. Dia kawan fatwa boleh. Maka mereka nak membenarkan vaksin. Kita tak tahu. Ada orang tanya saya, datuk-datuk pula tanya saya di Lavender. Dulu orang tak sibuk pun Ustaz tentang vaksin. Dulu dah banyak dah vaksin. Sebab apa sekarang orang sibuk dulu? Tuan-tuan, dulu kita tak tahu. Dulu waktu kita kecil, kita demam, mak kata, itulah main panas, bagi dusil, bagi dumim. Kita pun kalau demam ambil Panadol, soluble, telan. Kita pun tak ingredient dalam tu. Tapi bila sekarang ni viral, orang dah banyak bijak pandai, doktor-doktor, pakar-pakar, dia tahu apa kandungan, apa proses, apa ni. Maka makanya benda tu jadi viral. Jadi orang ada choice, orang tahu benda tu halal, haram, maka orang tak nak, orang tak mau. Jadi yang tu yang jadi mana. Jadi kedudukan kita macam mana saya pun tak tahu. Kita belum ada apa lagi, kita pun tak tahu tengok dalam keadaan apapun. Kita doa banyak supaya Allah Ta'ala pelihara kita. Jadi dua benda yang viral sekarang, pertama daging, kedua vaksin tu. Dan vaksin tu tenggelam dengan katil daging ni. Apapun kita dah tahu sekarang ni, maka kita cari pilihan yang terbaik untuk pelihara diri kita daripada makan benda-benda yang haram. Kerana benda ni akan susah. Benda yang haram masuk dalam perut ni lain, doa kita tidak dikabulkan. Bila satu orang amalkan, pernah Nabi bagi tahu dalam satu hadis, satu orang musafir dalam keadaan rambut kusut masai, dia mengangkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, angkatkan tangan doa. Nabi kata, macam mana Allah nak terima doa dia? Wa ta'amuhu haramun, wa siyabuhu haramun, wa syarabuhu haramun. Makan minumnya haram, pakaiannya semua haram. Allah Ta'ala tak terima doa.
Jadi benda ni menyebabkan doa kita tidak diterima. Sebab tu kita minta jauh kepada Allah SWT. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami ghafilin kita. Wa man a'rada 'an dzikri, sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, daripada peringatan kami, pengiratanku, zikri, pengiratanku. Wa man a'rada, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, Allah ingatkan tu. Apa peringatan daripada Allah SWT? Al-Quran. Sesiapa berpaling daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupannya akan jadi sempit. Berpaling daripada peringatan Allah. Allah ingat kita, Al-Quran ajar kita, akan didik kita, akan tunjuk jalan-jalan hidayat. Berpaling daripada jalan hidayat, berpaling daripada jalan hidayat, duduk berada dalam jalan maksiat, jalan kesesatan. Fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan danka, sempit. Bisnes tak jadi, kerja tak jadi, rezeki sempit, terpaksa mengeluh, mengadu kat orang, cerita kat orang, hidup jadi sempit. Macam-macam kerja buat kerja ni, isteri ambil jaga anak, dah jaga anak, awal pagi buat kuih, hantar kuih dekat warung-warung, habis warung-warung mak bapak datang hantar anak, 2-3 orang anak jaga. Petang budak-budak tu mak dia datang ambil, buat lagi masakan untuk malam jual, esok buat lagi kuih. Suami pula kerja, habis kerja pejabat balik kerja kawan, tolong bantu pasar malam. Kat pejabat pun buat lagi direct selling, berniaga kecil-kecil. Tapi hidup makin sempit, makin sempit. Cek balik bahawa kita tidak mentaati perintah Allah, tidak jadi orang takwa. Allah telah sebut lawannya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang takwa pada Allah, Allah telah tunjuk jalan keluar. Yang ni, wa man a'rada 'an dzikri, sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, mana tak takwa, fa inna lahu ma'isyatan danka, bagi dia kehidupan sempit. Lawan. Satu takwa, Allah tunjuk jalan keluar daripada kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah bagi rezeki tanpa disangka-sangka, tiba-tiba datang rezeki. Yang cari kerja, buat kerja orang rumah lah, semua anak-anak tu tolong bawa kuih, datang rumah ke rumah jual. Kesian tengok, kita tengok, Allah kesian awaklah, hidup dia sempit. Ya Allah, bagilah hidayat pada dia, bagi hidup dia senang sikit. Doa hidayat tu, di samping kita bagi kat dia doa hidayat. Kalau kita bagi duit kat dia tak doa hidayat, tak ada, dia dapat duit, habis duit dia minta lagi. Jadi maknanya lawan dia, wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatan kami, mana tak takwa, meninggalkan perintah Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, bagi dia kehidupan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, bukan sini saja, di hari akhirat. Yaumal qiyamati a'ma, di hari akhirat dia akan jadi orang yang rugi, menyesal. Yaumal qiyamati a'ma, buta. Qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, pasal apa kami buta sedangkan kami boleh tengok? Qala atatka ayatuna fanasitaha wa nasa. Bila kami telah ingatkan kami ayatuna fanasita, kamu buat tak ambil peduli, maka hari ini kamu pun kami tidak ambil peduli. A'ma, buta. Di akhirat buta. Di dunia hidup sempit, akhirat jadi buta. Yang hak tadi di dunia penuh takwa, Allah terus jalan keluar. Di akhirat Allah lepaskan segala kelepasan, masyar, sirat, mizan, semua Allah telah lepaskan. Amin. Amin. Kemudian kata baginda Rasulullah, "Idza dakhala al-mu'minu qabrahu."
Apabila satu orang mukmin itu dimasukkan ke dalam kuburnya, atahu fatana al-qabri. Dia satu orang lelaki dimasukkan ke dalam kuburnya, satu orang mukmin dimasukkan dalam kubur, lelaki perempuan. Atahu fatana al-qabri fa'ajlasahu fi qabrihi wa sa'alahu, maka malaikat datang kepadanya, wa ajlasahu, dan dudukkan dia fi qabri, dalam kuburnya, wa sa'alahu, dan malaikat aku akan tanya dia. Semua malaikat tu duduk, angkat dia duduk atas kubur. Pergi kubur, kawan saya meninggal tu, pergi dekat Serting, tak ada talqin baca. Kita tahu penuh dengan yakin kerana hadis sebut sahih. Dia dengar, dia lihat kita bagi salam kat dia, dia lihat saya sampai dia buat, kita bagi salam kat dia sampai dia buat. Kita tahu dia suka, dia lihat kita, dia seronok kita datang, terlalu seronok. Dia tak ada benda yang lain seronok dengan kawan-kawan datang dengan bagi kita baca Fatihah, baca Tabarakalladzi, niat bagi kat dia. Dia terlalu seronok, suka. Kita faham dia terlalu seronok, suka. Sebab Nabi sebut begitu, hadis sahih ni. Fa'annahu la yasma'u qur'ani 'alihim, sedangkan waktu tu dia masih lagi mendengar tahu langkah bunyi sandal dia orang berjalan, start enjin kereta jalan. Faham sandal tu kerana zaman dulu orang pakai slipper. Kalau orang parking kat penjuru kubur tu, macam kubur kita konsep, jadi bunyi kereta, derap kereta berjalan tu dia akan dengar juga. Mafhum mukhalafahnya begitu, bukan hanya sandal. Bila sebut Nabi sebut sandal, bukan sandal, mana yang berkait berjalan tu dia dengar. Dia akan dengar benda tu. Malaikat datang dudukkan dia ketika kita dah melangkah kaki keluar daripada kubur. Kita dah keluar. Anak-anak masih lagi dalam kesedihan, isteri masih lagi dalam kesedihan. Kawan-kawan dah semua start kereta berjalan, jumpa kawan-kawan yang lain, apa khabar, tanya. Sebab atas kubur tu lah jumpa kawan-kawan lama, sama-sama dengan dia dulu, datang ziarah, jauh-jauh pun datang. Fa innahu la yasma'u qur'ana 'alihim idza wallaw mudbirin, ketika mereka melangkah pergi, derap kasut mereka tu. Fa yaqulu, maka malaikat tu, fa yaqulani lahu, kedua-duanya bertanya, man rabbuka. Dulu kita baca hadis yang lain, ni hadis lain. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa ma dinuka. Soalan yang biasa. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu, ma dinuka, apa agama kamu, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu. Fa yaqulu Allahu rabbi. Tuan-tuan, bukan nak mengauk keuntungan dunia ya Allah, hanya semata-mata nak hilangkan dahaga di tekak aku dan kelaparan di perut, untuk aku beribadat taat perintah Allah dan untuk meninggikan agama. Macam budak-budak doa tu minta-minta. Sebab mereka yakin betul Allah ada. Seolah Allah ada di depan kamu. In ta'budullah ka'annaka tarahu. Seolah kamu lihat Allah Ta'ala macam tu. Kita tak. Hatta dalam sembahyang kita pun tak rasa Allah Ta'ala depan kita, tak. Macam tu sekali dalam perbualan nak mati tu cerita. Seolah Allah ada depan mata mereka. Betul Allahu Rabbi. Ketika memang betul lah Allah Rabbi. Wal Islamu dini, Islam tu agama aku. Dia praktik agama Islam betul dalam kehidupan dia, anak-anak dia, dalam muamalat dia, masyarakat dia. Satu rombongan mereka nak pergi mengerjakan haji. Ketika mereka nak mengerjakan haji, sampai di bukan Zulhulaifah, ada satu tempat, kawan yang meninggal. Bila kawan yang meninggal, mereka menguruskan jenazah. Bila menguruskan jenazah tu, habis dah siap jenazah, mandi, kafan, semayang, dia orang korek kubur, ada ular, ada api. Ada api. Korek kubur, ada api. Dia orang tinggal. Korek kubur, ada api. Mereka jumpa satu orang sahabat Nabi, saya tak ingat nama dia, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Mereka kata pada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kami dalam rombongan jemaah haji, saudara kami meninggal, kami menguruskan jenazah. Kami korek, kami tengok ada lubang, ada api dalam kubur, kami korek. Jadi kami korek tempat lain ada api, kami korek tempat. Bagaimana kedudukannya wahai Abdullah? Abdullah Umar kata, di mana bumi kamu korek tetap akan ada api.
kebumikanlah dia di mana kamu korek lahat yang telah kamu korek. Mereka dengar fatwa Abdullah bin Umar, mereka balik dan masukkan juga dalam kubur yang telah mereka korek itu, kebumikan. Selepas musim haji, mereka balik dari haji, jadi barang-barang kena bagi kat waris dia. Barang tu barang amanah, harta keluarga dia. Atas waris, harta waris lah, harta unta dia, apa semua barang pakaian dia semua nak kena balik, bawa balik, kena bagi balik kepada keluarga dia. Mereka mengambil amanah, jaga balik, dan barang unta dia semua bawa balik dan serah kepada keluarga dia. Dia telah meninggal dunia. Itu tuan tengok tak? Tuan tengok ni, mati ni mati dalam perjalanan mengerjakan haji tau. Mati dalam perjalanan mengerjakan haji, satu mati yang dicemburui. Kalau ikut mati baik, bukan pergi buat maksiat, mati buat haji. Jadi kemudian mereka tanya kepada ahli keluarga, apa amalan dia yang menyebabkan kuburnya begitu? Isteri dia kata dia meniaga. Di dalam gundi-gundi gandum, dia ambil setiap hari, mengambil sukatan gandum itu dan masukkan jerami untuk timbang bagi sama berat. Jadi dia maknanya fawailul lil mufaffifin, maknanya celaka bagi orang yang takarannya tipu. Dia meniaga tipu dalam timbangan. Tipu dalam timbangan itu saja. Sedangkan amalan yang baik-baik sebagai haji, amalan bagus, semayang semua, dia tipu dalam timbangan, menyebabkan api terbakar dalam kubur dia. Sebab tu benda-benda macam ni nampak macam saya pergi beli buah itu hari, buah longan, timbang sekilo berapa? Sekilo Ustaz ambil RM10, biasa RM12. Saya pun Abah pesan suruh timbang bagi lebih sekilo dia bagi. Abah pesan, kau nak siapa? Anak Angah. Angah. Dia say okey. Saya benar baik saya cerita tu. Saya benar ni baik saya cerita dia ni. Dia ajar anak dia timbang lebih. Angah tu. Tengok. Alhamdulillah. Abah saya ajar suruh timbang lebih, jangan kurang. Ni. Kita kata. Jadi kalau praktik agama tak betul, kita tak boleh. Na'udzubillah. Satu orang tu tak boleh sebut wa Islami din. Wa bi Muhammadin Nabi yang Nabi ya, dan Rasulullah SAW sebagai Nabi. Kalau tak ikut amalan Nabi, sudah Rasulullah tak ikut. Saya anak saya ni saya marah betul. Abah daripada umur abah ni tingkatan 5, abah jaga sugi, sunat sugi. Sampai sekarang saya, alhamdulillah, Allah Ta'ala takdir gigi saya tak rosak. Saya kata kamu kalau kamu tak jaga sugi, sunnah besar dia sugi. Nak cerita benda lain, tuan-tuan, nak cerita benda lain, kita ini benda sugi ni. Kamu tak jaga gigi kamu habis. Umur kamu cecah dekat 30 lebih, nanti gigi kamu rosak. Isi saya sama. Doktor cek isi gigi saya, dah cek. Dia kata, puan, gigi puan ni elok, gusi pun semua elok. Tak ada, sepatutnya puan umur macam ni, gusi dah rosak. Ibu cek, dia kata elok. Satu, isi saya pakai kayu sugi. Dia langsung tak pakai ubat gigi. Saya pakai juga sebelum tidur, saya gosok pakai ubat gigi. Sekali tu tapi dia langsung tak pakai. Allah Ta'ala pelihara. Sunnah tu, bukan maknanya tu, di samping sunnah kita buat, Allah pelihara gigi kita dari segi fizikal, kena kesihatan. Sunnah. Jadi kita ikut sunnah tuan-tuan, itu sebahagian. Yang lain lagi ada banyak sunnah-sunnah. Fayaqulani lahu, maka berkata kedua malaikat itu, Yusabitukallahu na'am qariral 'ain wa huwa qauluhu ta'ala. Maka kedua malaikat itu bila disebut Allahu Rabbi wa Islamu dini wa min Muhammadin Nabi, disebut begitu, kedua malaikat kata yusabbituka Allah keteguhkan kamu, nam qariran 'ain, tidurlah, tidur dia. Malaikat begitu. Allah telah menetapkan yusabbitukallah untuk kamu, maka tidurlah kamu. Tidur kamu, rehat kamu. Di sini kata apa? Malaikat itu berkata, Allah telah menetapkan kamu dengan kalimatnya, tidurlah dengan tenang hati. Didasarkan kepada ayat Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah.
Allah menetapkan mereka dengan kalimat yang hak. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Qawli tsabit, kalimah yang teguh, kata ulama, adalah la ilaha illallah. Berzikir dengan la ilaha illallah, qaul maknanya cakap berkaitan dengan la ilaha illallah, kehebatan kebesaran Allah. Zikir Allah, la ilaha illallah. Tuan-tuan sebut elok tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua harakat dia, la illallah, la illallah. Dia lain. Dia tak jadi la nafi, tak jadi. Dia takut jadi la lain, lam dia dalam taukid nanti. Sebab tu kalau dalam tahlil arwah tu, saya kalau yang dia orang laju masuk gear 5 macam tu, saya tak ikut lah. Saya tak ikut. Dia la ilaha illallah, la slow tak apa, biasa. Lambat tak apa, pasal masuk gear 5 nak laju semacam. Jadi takut la tu, la nafi, takut jadi lam taukid tu, la taukid tu. Tak boleh. Salah makna. Syekh Badaruddin bekas mufti Kedah tu, itu lagi serius bab ni. Dia detail bagi tahu tak boleh. Kalimat-kalimat dia kena sebut betul. Jadi kita bil qawli thabitul fil hayatid dunya. Bil qawli, ucapan ini bukan zikri tadi. Jadi zikir kita kena buat. Qawli adalah cerita la ilaha illallah. Apa cerita? Menafikan makhluk, mengiyakan hanya Allah. Jumpa kawan-kawan kan, jumpa kat orang Peter Pan tu, alah awak keluar lah duit RM5, RM10. Abang, minyak hijau ke minyak kuning? Yang hijau lah. Habis ini dia makan lah. Makan. Terima kasih bang. Cakaplah sikit. Ye bhai sahab, ye dunia cetek, lekin akhirat ke bedi. Dia orang ni, orang belah sana, dia boleh Urdu, kita cakap Urdu lah. Sikit dia cakap. Dunia ni sikit sangat, akhirat luas. Tak, perintah Allah, Allah bantu kita. Yang ni termasuk dalam qawli la ilaha illallah. Dan di sini dia kata biqawli thabit. Biqawli thabit, kata Ibn Abbas, adalah la ilaha illallah. Fil hayati dunya, di dunia dan wal akhirat. Wa yudallallahu zalimin, dan Allah sesatkan golongan-golongan yang zalim. Bila mereka tak tahu perintah Allah, mereka zalim. Jika mereka tidak mengaku Allah, mereka sebagai Tuhan, mereka zalim. Tidak duduk dalam Islam, mereka zalim. Zalim. Orang Islam sendiri tak amal dengan sunnah juga zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Zalim diri kita sendiri. Na'udzubillah. Bila tak dapat taat perintah Allah, kita telah zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita zalim diri kita sendiri. Siapa cakap? Yunus cakap. Yunus silap dengan Allah, dia pun cakap dia zalim diri dia sendiri. Wa idza dakhala al-kafir wal munafiq, dan apabila orang kafir dan orang munafik masuk ke dalam kubur qabrahu, faqala lahu, maka berkata kedua malaikat itu, man rabbuka ma nabiyuka wa man nabiyuka ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? Fa yaqulu la adri. Orang kafir atau munafik itu kata, saya tak tahu. Walaupun di dunia dia boleh menghafal, boleh cakap, boleh cerita, boleh hujah, boleh dalam parlimen cakap begini, dalam kuliah, dalam perdebatan cakap ni, kenduri kahwin atas meja boleh cakap macam ni. Oh, dia pandai cakap. Tapi dia dalam kubur tak boleh cakap. La adri. Fayaqulani lahu, maka kedua-duanya kata, la daraita, tidak ada apa-apa kesian belas kepada kamu, tak ada. La daraita, tidak ada apa-apa. Kami tak ada satu nak cakap ucapan selamat datang pun tak ada. Wa yadribu bi mirzatin yasma'uha ma bainal khafiqaini illa al-jinn wal ins. Dia dipukul dengan tukul besi sehingga terdengar. Yasma'uha, jeritan pedih dia. Ma bainal khafaini, seluruh makhluk boleh dengar jeritan dia. Dia punya jerit. Ilal jinna wal ins, melainkan jin dan manusia sahaja tak dengar. Yang lain semua dengar. Ayam, itik semua boleh dengar. Burung-burung boleh dengar. Burung-burung boleh dengar jeritan dia. Kecuali jin dan manusia tak boleh dengar. Sekali Isa AS diminta hidup orang mati baliklah.
Dia kan ada mukjizat. Dia pergi dekat kubur Sam ibn Nuh. Sam ibn Nuh, anak Nabi Nuh, beriman tak? Sam ibn Nuh, anak Nabi Nuh, beriman. Dia pergi atas kubur tu, dia doa kepada Allah, bangun. Dia bangun, rambut dia putih semua. Maka Isa tanya, mengapa rambut kamu jadi putih? Berapa lama kamu duduk sini? Aku duduk sini sudah 40,000 tahun. Maaf, 4,000 tahun. Nabi Nuh, boleh 40,000 tahun. Aku berada di sini. Mengapa kamu rambut jadi putih? Karena ketakutan ketika sakratul maut menyebabkan rambut aku jadi putih. Kemudian dia dimatikan balik. Aku berkinin kamu doa lagi, aku bagi hidup. Dia kata begitu. Dia mati balik. Aku telah berada sekitar 40,000 tahun. Zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa jauh betul lah tu. Jauh. Kemudian pada saudara-saudara Allah SWT, dia dimasukkan balik. Maknanya kesakitan sakratul maut tu masih ada. Pedih kena seksa, na'udzubillah, sehingga didengari. Siapa yang hebat ni? Umar radhiyallahu an. Kata Rasulullah kepada Umar, bagaimanakah kau hai Umar jika didatangi oleh 2 malaikat yang akan menguji kamu, yang akan tanya kamu dalam kubur nanti macam mana keadaan kamu hai Umar? Datang malaikat muka dan nakir dengan hitam keduanya dengan dia punya rupa hitam menakutkan, kebiru-biruan, dia punya gigi siung dia berwarna biru, kebiru-biruan. Keduanya mengurus bumi, gigi dia tu terlampau tajam, dia bercakar kepada bumi, gigi siung dia. Muka dan nakir datang. Sedangkan rambut keduanya sampai mencecah tanah, suara keduanya bagaikan petir dan halilintar, petir yang dahsyat, dan matanya berkilat-kilat yang menyambar. Umar berkata, ya Rasulullah, apakah ketika itu saya cukup sedar sebagaimana keadaan saya sekarang ni? Umar tanya, ya Rasulullah, waktu tu aku sedar macam aku sekarang ni ya? Kita dalam kubur ni, kalau kita duduk dalam kubur, mereka datang, kita macam kita ni. Ni macam kita ni. Kita sedar macam mana kita sedar sekarang. Kata Rasulullah, ya wahai Umar. Umar kata apa? Jika demikian maka saya akan selesaikan keduanya dengan izin Allah. Umar hebat, dia datang nanti aku selesai habis. Macam tu. Kalau saya ingat, adakah saya macam saya? Macam kamu. Aku akan selesaikan. 2 malaikat. Sebab tu ulama kata, malaikat muka dan nakir pun takut dengan Umar. Ini hebat amalan Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita berhenti di sini. Yang belakang saya tak boleh sambung. Moga Allah Ta'ala bagi tibar kepada kita, insya-Allah. Ambil tibar hamba sampaikan. Saja saya baca sikit mukadimah tadi berkaitan dengan vaksin dan daging, dan yang kedua ni berkaitan dengan apa yang berlaku selepas daripada mati. Selalu kena doa, Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dana. Semua orang takut mati. Macam mana pun datang kematian itu terseksa. Datang kematian terseksa. Nabi pun terasa sakit. Kita boleh bayangkan. Orang yang kurang rasa sakit bila mereka melebur nyawa dia, hanya mereka yang mati syahid saja. Mereka berkeinginan nak hidup balik, nak mati syahid, nak hidup balik, mati syahid. Itu istimewa orang yang syahid. Yang lain semua merasai daripada sakit keluar. Nabi pun ada rasa sakit keluar roh daripada ketika mati. Kita doa insya-Allah, Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allah akan mati kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung 2 minggu akan datang insya-Allah. Hari ini berapa bulan? 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sabina wa ja'alna hadin mahdiyya. Sabina wa ja'alna hadin mahdiyya. Rabbana zidna ilma warzuqna rahman. Ya hayyakum ya zikr. Rabbana zalamna anfusana. ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم في الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. سبحان الله.